Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke live webinar siri yang pertama sempena Blue Ribbon Campaign Jabatan Pembedahan Hospital Melaka. Saya minta maaf atas kelewatan yang berlaku. Kami mengalami sedikit masalah teknikal sebentar tadi. Saya Dr. Nadia Ismail akan menjadi moderator anda pada hari ini. Saya ingin menerangkan sedikit sebanyak mengenai kempen kesedaran kanser kolorektal yang kami anjurkan. Seperti anda tahu, bulan Mac merupakan bulan kesedaran kanser kolorektal. Dengan itu, sepanjang bulan ini, kami telah menyediakan beberapa program dan aktiviti yang menarik. Salah satunya ialah webinar yang terbahagi kepada 3 siri. Setiap siri akan kami pancarkan melalui Facebook Live setiap hari Jumaat bermula hari ini, 11 Mac, 18 Mac dan 25 Mac. Kami juga akan menganjurkan Stoma Workshop pada 17 hari bulan Mac. Dan aktiviti yang ditunggu-tunggu iaitu Blue Ribbon Virtual Run yang akan berlangsung dari 26 sehingga 31 Mac. Make sure to join us. Untuk tidak melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan webinar kita pada petang ini. Bersama saya ialah Dr. Ahmad Nasir Ramli, seorang pegawai perubatan di Jabatan Pembedahan Hospital Melaka. Tajuk yang akan beliau bincangkan ialah program saringan kanser usus. Jika anda ada apa-apa soalan mengenai topik yang diperbincangkan, sila tuliskan di bahagian komen dan kami akan cuba jawab di hujung webinar ini. Dengan itu, Dr. Nasir, I give you the floor. Jadi bagi memulakan siri webinar kita pada bulan Mac yang mulia ni, kita akan mulakan dengan tajuk hari ini iaitu saringan dan pengesanan awal kanser kolorektal. Kalau nak diikutkan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan pelbagai jenis promosi kesihatan bagi memastikan masyarakat umum mengetahui sedikit sebanyak mengenai kanser kolorektal. Contoh-contoh promosi kesihatan adalah seperti yang saya gambarkan sekarang. Kanser kolorektal tanda dan gejala, kanser kolorektal 1 dalam 55 lelaki dan juga 1 dalam 76 wanita didiagnos dengan kanser kolorektal sepanjang hayat. Kanser kolorektal, majoriti pesakit berumur lebih 50 tahun dan 70% dikesan lewat tahap 3 dan 4. Kanser kolorektal, pengesanan awal, pentingkah? Penting ya. Kanser kolorektal tertinggi nombor 1 di kalangan lelaki, kedua tertinggi di kalangan wanita Malaysia. Dan pelbagai kempen kesedaran telah dijalankan untuk masyarakat mempunyai kesedaran untuk menjalani ujian saringan kanser kolorektal. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih banyak mengenai saringan, kita perlu tahu kolorektal tu berada di mana. Kolorektal tu adalah usus besar dalam bahasa Melayu. Usus besar ini kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu nombor 1 ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, dan satu lagi adalah rectum. Kalau nak diikutkan, pada usus kecil atau small bowel juga boleh terjadi kanser, tapi kekerapan pesakit untuk mengalami kanser usus kecil ni adalah amat sedikit, kurang daripada 1%.
Jadi kemungkinan kita untuk mendapat kanser usus kecil ni adalah amat rendah. Dari segi statistik pula, kanser kolorektal, kalau kita tengok dari sudut jantina, kaum lelaki, kanser kolorektal adalah kanser yang pertama kerap terjadi pada kaum lelaki, diikuti rapat oleh kanser saluran pernafasan dan paru-paru, kanser prostat dan juga kanser limfoma. Bagi wanita pula, kanser kolorektal adalah kanser yang kedua tertinggi selepas kanser payudara, dan data ini adalah data yang baru 2012 hingga 2016. Graf ni menunjukkan bahawa kanser kolorektal ini selalunya terjadi pada warga yang berumur 50 tahun dan ke atas. Kalau kita lihat graf di sini, bermula umur 50 tahun ke atas, kekerapan pesakit mengalami kanser kolorektal ni adalah meningkat secara mendadak, tak kira bagi lelaki maupun wanita, lebih kurang sama. Jadi apa yang kita rasa sedih, para pesakit kanser kolorektal ini selalunya mereka datang pada tahap 3 dan tahap 4, tak kira bagi lelaki ataupun wanita. Jadi bila kita lihat para pesakit ini datang pada tahap 4 khususnya, pilihan untuk rawatan adalah amat terhad. Dan kadang-kala jika pesakit ini datang dengan badan yang lemah disebabkan penyakit mereka ini kadang-kala tidak sesuai untuk menjalani pembedahan. Mengikut kajian, para pesakit yang datang pada tahap 4, kemungkinan mereka untuk hidup pada tahun pertama selepas diagnosis adalah 55.1%, dan hanya 17.3% yang mampu hidup 5 tahun selepas diagnosis, berbanding dengan kanser kolorektal tahap 1, 2 dan 3 yang jauh lebih tinggi. Jadi Kementerian Kesihatan sejak tahun 2014 telah melakukan pelbagai kempen untuk memupuk kesedaran di kalangan masyarakat supaya melakukan saringan kanser kolorektal. Selalunya saringan kanser kolorektal ini akan bermula dari klinik kesihatan sendiri, di mana para doktor akan mengenal pasti pesakit mana yang bergejala ataupun jika tidak bergejala, pesakit mana yang berisiko sederhana, risiko tinggi ataupun risiko separa sederhana untuk mengidap kanser kolorektal. Gejala-gejala yang sering berlaku sekiranya pesakit mengidap kanser kolorektal adalah najis bercampur darah, perubahan pola pembuangan air besar seperti cerit-berit dan sembelit, hilang berat badan yang ketara, ataupun anemia tanpa sebab, atau bengkak pada perut atau lubang dubur. Dan para pesakit yang mengalami simptom-simptom seperti yang tersebut perlulah dirujuk ke hospital untuk kolonoskopi dalam masa yang segera, selalunya dalam masa 2 minggu lah. Bagi para pesakit yang tidak bergejala pula, mereka ini akan dikenal pasti pada tahap-tahap risiko seperti risiko sederhana, risiko tinggi dan risiko separa sederhana. Jadi risiko sederhana ni bermaksud pesakit mempunyai sejarah keluarga disahkan mengidap kanser kolorektal sama ada
lebih daripada satu ahli keluarga yang terdekat mempunyai sejarah kanser kolorektal, ataupun satu ahli keluarga terdekat dan satu ahli keluarga sekunder, atau lebih daripada 3 anggota keluarga menghadapi kanser kolorektal, di mana satu daripadanya mestilah ahli keluarga yang terdekat. Jadi pesakit-pesakit yang diletakkan sebagai risiko sederhana ini perlu dirujuk ke hospital untuk ujian kolonoskopi. Tapi selalunya pada kadar masa 2 minggu ke 1 bulan. Bagi pesakit yang berisiko tinggi pula, mereka ini adalah mereka yang mempunyai sejarah diri sendiri pernah menghidap kanser kolorektal ataupun polip pada usus besar, ataupun pernah mengalami penyakit radang usus seperti Crohn's disease dan ulcerative colitis. Mereka ini juga kadang-kadang mempunyai sejarah keluarga yang disahkan mengidap kanser kolorektal kurang daripada 50 tahun. Dan ada juga daripada mereka yang berisiko tinggi ini mempunyai sejarah sendiri-sendiri ataupun keluarga yang mempunyai penyakit keturunan sindrom kanser kolorektal seperti familial adenomatous polyps, Lynch syndrome dan sebagainya. Pesakit-pesakit yang berisiko tinggi ini juga perlu dirujuk ke hospital untuk melakukan ujian kolonoskopi. Berbeza dengan yang berisiko separa sederhana ataupun average risk, di mana pesakit-pesakit ini berumur lebih daripada 50 tahun ke 75 tahun, dan mereka ni tidak mempunyai sebarang sejarah keluarga yang mengidap kanser kolorektal. Jadi apa yang perlu dilakukan kepada mereka adalah ujian IFOBT. Baik, apa itu ujian IFOBT? Ujian IFOBT ini adalah ujian di mana para pesakit akan diberikan satu kit IFOBT atau kit pemeriksaan najis, di mana pesakit akan calit sendiri najis dan masukkan ke dalam botol buffer ni, dan cecair yang berada pada botol buffer ini akan dititiskan pada strip pengesanan, dan kita akan dapatkan keputusannya lah. Keputusannya, kalaulah strip ini ada satu garisan sahaja, IFOBT-nya adalah negatif. Manakala kalau ada 2 garisan, mereka ini dikatakan IFOBT positif. Jadi kalau IFOBT positif ni, apa yang seterusnya IFOBT positif ini, doktor-doktor di klinik kesihatan akan menasihatkan para pesakit yang IFOBT positif ni untuk dirujuk ke hospital untuk menjalani ujian kolonoskopi. Okey, untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang ujian kolonoskopi ni, saya akan paparkan satu video lah pengenalan tentang alat kolonoskopi yang digunakan di Hospital Melaka. Jadi kita dapat lihat ini adalah monitor yang kita sambungkan pada kolonoskopi kita. Dan ini adalah kolonoskopi yang kita gunakan secara khususnya di Hospital Melaka. Dan kalau kita dapat lihat di hujung skop ini terdapat kamera dan lampu bagi membolehkan kita melihat bahagian dalam usus dengan lebih jelas. Dan kalau kita dapat lihat panjang kolonoskopi ini adalah sepanjang lebih kurang 1.6 meter.
Pada bahagian kepala kolonoskopi ini terdapat roda-roda kawalan di mana kita boleh kawal bahagian hujung kolonoskopi kita bagi memudahkan kemasukan kolonoskopi ini ke dalam usus besar. Dan kita dapat lihat dia boleh bergerak kiri, kanan, atas dan bawah. Baik, sebelum kita menjalani ujian kolonoskopi, selalunya doktor-doktor di hospital akan menasihatkan pesakit untuk melakukan penyediaan usus, di mana penyediaan usus ni berbeza-beza bagi setiap fasiliti kesihatan. Bagi kami di Jabatan Pembedahan Hospital Melaka, penyediaan usus ini selalunya bermula 3 hari sebelum ujian kolonoskopi dijalankan, di mana para pesakit ini akan perlu dinasihatkan untuk mengelakkan makanan-makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, produk-produk tenusu, daging ayam, daging merah dan kekacang. Sehari sebelum ujian kolonoskopi, iaitu selepas waktu makan tengah hari, pesakit cuma akan dibenarkan untuk minum air saja, dan air yang dibenarkan adalah air yang jernih, seperti air kosong, air isotonik, air teh bunga, air-air yang bersusu, semua tidak dibenarkan. Para pesakit ini akan dibekalkan dengan ubat penyediaan usus, di mana ada ubat-ubat ini yang diberikan pada hari yang sama, pada waktu petang sehari sebelum kolonoskopi, dan ada juga ubat-ubat penyediaan usus yang dosnya dibahagikan kepada 2, iaitu pada waktu petang sehari sebelum kolonoskopi dan juga pada waktu pagi pada hari kolonoskopi dijalankan. Jadi pada hari kolonoskopi, lepas pendaftaran dilakukan, para pesakit akan dibaringkan secara mengiring pada katil kolonoskopi, dan mereka ni akan diberikan ubat tidur ataupun sedation supaya mereka tidak sedarlah sewaktu prosedur kolonoskopi ini dijalankan. Jadi selepas kolonoskopi dijalankan, barulah kita dapat tahulah apa keputusan kolonoskopi tersebut, sama ada dalam usus besar ada apa-apa polip ataupun pertumbuhan di mana kita perlu ambil biopsi, ataupun kalau keputusan kolonoskopi normal, mereka ini akan didischargekan semula ke klinik kesihatan yang merujukkan mereka. Jadi secara kesimpulannya, pengesanan awal dan saringan kanser kolorektal ini adalah amat penting, kerana kita perlu kesan pesakit-pesakit kanser kolorektal ini pada tahap 1 dan 2 supaya mereka-mereka ini dapat diberikan lebih banyak pilihan rawatan, dan mereka-mereka ini lebih kuat dan sesuai untuk melakukan pembedahan jika perlu. Demikianlah webinar saya pada hari ini, dan siri webinar ini akan diteruskan oleh sahabat saya Dr. Muhammad Alif Yunus pada minggu hadapan dengan tajuk webinar beliau yang lain. Sekian, terima kasih. Fresenius Kabe explains how Supporton drink can aid in your nutritional therapy.
Meet Ben, a newly diagnosed cancer patient who's struggling to get enough nutrients and is rapidly losing weight. His oncologist, Dr. Lucas, explains that cancer therapy isn't just surgery and chemo or radiotherapy. Nutrition, exercise, and psychological support are also imperative for the success of your therapy. Ben wonders why. Dr. Lucas tells Ben that in case he is experiencing a lack of appetite and unintended weight loss, an intake of sufficient calories and nutrients may help maintain weight and can offer benefits like less infections after surgery and improved tolerance of cancer treatments due to reduced side effects. He needs to eat more than he is currently eating and does need to keep an eye on which nutrients to increase. Ben wants to learn more about supplementing his diet. Fresenius Kabi offers a product that can be used in all the phases a cancer patient is experiencing to help maintain weight and vitality during his illness. Introducing Supporton, a drink that offers high energy and protein content for people lacking and reduced carbohydrate content according to the needs of cancer patients. The high energy drink, along with the protein content, helps to maintain weight and muscle mass. It is enriched with fish oil that contributes to counteracting weight loss and supporting the immune response. The easy-to-swallow Supporton drink comes in a resealable, easy-to-open, screw-capped bottle. Its optimized shape is ideal for gripping and handling, while its compact size is perfect to take on the go. Just crack open an individual bottle, use a straw, pour it in a glass, or drink it straight from the bottle and enjoy. Supporton drink is available in several delicious flavors. The prebiotic fiber allows to regulate and protect the gut, as well as counteracting diarrhea and constipation. Dr. Lucas gives Ben the recommendation to eat anything he pleases at any time. Frequently eating smaller portions and having a few additional high-calorie snacks like Supporton promotes a balanced diet. With Supporton drink having the highest available protein levels amongst comparable products, Ben, weighing 60 kilograms, only has to consume 2 bottles to cover nearly 50% of his recommended daily protein intake. It can be used for between-meal snacks. However, consuming 2 drinks a day will give a substantial boost to his overall nutritional intake. Ben is thrilled. He drank Supporton drink from Fresenius Kabi and was able to regain his vitality during cancer treatment. Taking a different flavor bottle to work every day increased his appetite to drink Supporton. He maintains a healthy weight, and he's encouraging his new cancer support group to try Supporton today. Supporton drink from Fresenius Kabi supports you during cancer therapy. Terima kasih Dr. Nasir atas penerangan yang jelas yang diberikan tadi. Jadi apa yang penting dalam perbincangan tadi ialah pengesanan awal. Jika anda mengalami apa-apa tanda yang di luar normal, sila lawati klinik yang berdekatan. Jangan lupa, jika ada sesiapa di dalam keluarga yang telah didiagnos dengan kanser kolorektal, ahli keluarga yang lain harus membuat saringan diri kerana anda adalah golongan yang berisiko. So, kita pergi kepada soalan. Bersama saya Dr. Nasir. So soalan yang pertama, dia kata pasien dia berumur 35 tahun tetapi ada keluarga yang baru didiagnos dengan kanser kolorektal. Tapi dia tidak mempunyai apa-apa simptom. Perlukah dia melalui saringan? Assalamualaikum. Jadi sebelum tu saya nak mohon maaf lah. Saya kira agaknya semuanya terhibur dengan ceramah saya tadi dengan lagu background music yang begitu rancak. Jadi daripada soalan tadi, umur 35 tahun dengan ahli keluarga yang mempunyai sejarah kanser kolorektal. Jadi kalau nak diikutkan, apa yang saya perlu tahu lagi daripada soalan ini adalah saya ingin tahu sama ada
adakah ahli keluarga yang mengidap penyakit kanser kolorektal tersebut, adakah mereka ini daripada keluarga terdekat. Sekiranya daripada ahli keluarga terdekat, mereka ini dikira daripada golongan yang berisiko sederhana. Jadi memang benar, memang perlu beliau dirujuk ke hospital yang berdekatan untuk menjalani ujian kolonoskopi. Saya harap dapat menjawab soalan. Terima kasih Dr. Nasir. Sebelum ini, kita pernah mendapat beberapa soalan daripada website Code Blue. Salah satu soalan yang saya rasa sesuai untuk Dr. Nasir ialah mengikut United States of America, diorang mempunyai guideline sendiri. Tapi dia telah menurunkan saringan umur daripada 50 ke 45 tahun. Sama juga untuk tes IFOBT. Apa pandangan Dr. Nasir? Jadi pada pandangan saya lah, apa-apa usaha yang dibuat untuk meningkatkan tahap pengesanan awal kanser kolorektal ni, saya memang sangat bersetuju. Tapi apa yang paling penting adalah kita untuk meningkatkan tahap kesedaran orang awam betapa bahayanya kanser kolorektal ini, kerana kanser kolorektal ini macam saya cakap tadi selalunya didiagnos pada tahap 3 dan 4. Tahap 1 dan 2 itu amat kurang kita diagnos. Jadi dengan adanya pengesanan awal, tak kira daripada umur 50 tahun, umur 45 tahun, memang sesuai lah kalau kita buat saringan awal supaya kita dapat meningkatkan kes-kes yang didiagnos pada tahap 1 dan 2 supaya kes-kes ini dapat dirawat awal dan pilihan rawatan tu lebih luas lagi. Terima kasih Dr. Nasir. Sama-sama. So macam kita cakap tadi, saringan awal. Ya, betul. Betul. Okey. So dengan itu, seterusnya, minta maaf, ada satu soalan lagi. Dia bertanyakan mengenai tanda-tanda colorectal cancer, Dr. Nasir. Boleh jawab? Tanda-tanda colorectal cancer, kebiasaannya saya rasa pendengar ni terganggu dengan muzik saya tadi sebab saya dah bagi tahu tadi. Tanda-tandanya memang selalunya adalah pendarahan pada bahagian usus, maksudnya najis bercampur dengan darah, perubahan pada pola pembuangan air besar, kadang-kala anemia tanpa sebab, dan juga kadang-kala sakit-sakit ini juga boleh mempunyai bengkak pada abdomen ataupun di bahagian dubur. Okey, terima kasih Dr. Nasir. So, dengan itu, berakhirlah webinar siri kita pada hari ini. Kami berharap apa yang diperbincangkan dapat memberi manfaat yang banyak kepada kita semua. Jangan lupa untuk sertai kami dalam webinar siri yang seterusnya minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Saya, Dr. Nadia, mewakili Colorectal Team Hospital Melaka, memohon maaf jika anda tersalah kata secara langsung atau tidak langsung. Kami juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton. Untuk pengetahuan, kita untuk mendapatkan poin CPD, boleh scan kepada QR code yang berada di skrin anda. So, see you next week. Thank you. QR code maksudnya apa? Sila scan QR code. Macam mana? Teruskan. Saya rasa dia berada di sini. Aku tak ada. Dah betul. Dipelihara berpasukan berganding tangan bertingkatkan taraf kesihatan secara profesional khidmat diberi kecemerlangan matlamat kami dimanapun jua di setiap waktu kami sedia membantu
Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggungjawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara. Berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggungjawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua